Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya memulakan sesi pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Dan tak lama lagi dah nak menyambut Aidilfitri dalam suasana yang kita doakan mendapat keberkatan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Dah lama saya tak ke udara. Jadi hari ini kita telah sampai ke pertengahan bulan Ramadan. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi beberapa situasi terkini lah yang saya lalui, iaitu saya telah didatangi oleh ramai pihak, bertemu secara peribadi, bertemu langsung, dan ramai yang datang itu dengan persoalan-persoalan yang bagi saya jawapan itu sebenarnya dah ada, cuma mungkin untuk dapatkan pengesahan daripada Masa Bayu dari sudut alamtologi, dari sudut pendekatan yang saya gunakan dalam pengkajian saya, khususnya tentang berkaitan tentang akhir zaman. Soalannya kebanyakannya sama, iaitu tanya dengan saya, Pal, apa pandangan Pal tentang situasi hari ini? Adakah waktu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita menyambut kedatangan Imam Mahdi? Itu soalan-soalan yang mereka lontarkan kepada saya. Macam mana saya nak jawab soalan-soalan macam ni, kerana ini semua adalah perkara-perkara yang berulang-ulang kali dijelaskan, yang berulang kali saya terangkan bahawa sesungguhnya kita, diri kita terlebih dahulu perlu memahami tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita nak membicarakan tentang Imam Mahdi, membicarakan tentang kedatangan beliau, kerana persoalan-persoalan beginilah yang selalu mengelirukan apabila jawapan-jawapan yang diberikan itu tidak menepati apa yang mereka faham terlebih dahulu. Ramai juga yang datang dan memberitahu bahawa mereka telah ada calon-calon yang dikatakan itulah orangnya, dan berbagai-bagai lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati di mana juga berada, cuba lihat apa yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Apa yang berlaku di Palestin contohnya adalah suasana yang sangat memilukan, suasana yang sangat menakutkan, dan dalam masa yang sama ia membuktikan bahawa kita umat Islam sebenarnya berada dalam satu persimpangan untuk menjadikan apa yang kita lihat sebagai suatu pembuktian bahawa masanya hari ini adalah masa yang sangat-sangat kritikal. Kita kena bangun daripada tidur. Kita kena bangun daripada kelalaian yang selama ini menyeliputi ataupun menyelubungi diri kita. Saya sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan ilmu, walaupun dah semakin berusia, hari ke hari usia itu meniti. Saya tak berhenti daripada melaksanakan apa yang mampu saya kerjakan. Jadi hari ini saya nak sentuh yang paling dasar saja. Tak perlu nak pergi jauh-jauh, yang paling dasar saja. Apabila saya ditanya apakah langkah yang perlu dilakukan oleh kita umat Islam untuk menyambut ataupun untuk menerima kedatangan pemimpin yang dijanjikan,
Apakah langkah yang pertama? Apakah caranya? Apakah kaedahnya? Maka saya akan kembalikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya sendiri dengan perkara yang telah saya ulang-ulangkan sebelum ini, iaitu kembalikan diri kita kepada ilmu pengetahuan yang bersandarkan kepada Al-Quran sepenuhnya. Hari ini terlalu banyak persimpangan-persimpangan, tafsiran-tafsiran, kefahaman-kefahaman yang sebenarnya memecah belahkan kita umat Islam, yang telah meletakkan posisi kita sebagai umat Islam jauh daripada realiti. Kita hanya mampu menjerit, kita hanya mampu melakukan bantahan-bantahan, tetapi tidak ada upaya untuk kita bangun melakukan tindakan-tindakan yang jelas dalam mempertahankan ataupun membantu di sekeliling kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena terima hakikat. Umat Islam hari ini jauh ketinggalan dalam semua perkara, dalam semua sektor. Umat Islam adalah umat yang sangat ramai. Islam itu bersaudara. Asalkan kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita bersaudara. Kita menjunjung, kita berpegang kepada tali yang sama, yakni kembali kepada Allah. Jadi sepatutnya adalah satu penyatuan. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini di Malaysia contohnya, negara saya sendirilah, saya tak nak sebut negara-negara yang lain, tidak ada lagi keyakinan masyarakat, khususnya umat-umat Islam, bangsa Melayu sendiri, dalam mempertahankan sesuatu yang paling jelas. Dasarnya tidak jelas, kerana tidak ada tindakan-tindakan yang bergerak secara bersatu ataupun secara ukhuwah yang jelas. Wujudnya berbagai-bagai puak, wujudnya berbagai-bagai kelompok-kelompok yang saling bercakaran, yang saling meletakkan posisi pada mereka lah kebenaran itu wujud, lalu menidakkan hak yang lain. Tuan-tuan melihatlah apa berlaku di Malaysia pada hari ini, dan itu tidak kita luaskan ke dunia-dunia Islam. Semakin jauh daripada realiti, semakin jauh daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, maka ini yang menjadi kesan kepada kerosakan khususnya kepada umat Islam. Kerana kita umat Islam sepatutnya menjadi pemimpin, khalifah yang akan memberikan tunjuk ajar, yang akan memerintah, yang akan memberikan suatu pentadbiran kepada semua, bukan hanya untuk umat Islam tetapi semua umat manusia dan sekalian haiwan. Jadi apabila berbalik kepada persoalan bila datangnya Imam Mahdi, apakah Imam Mahdi telah wujud, telah ada pada hari ini, maka persoalan itu bagi saya, wujudnya beliau itu bukan dengan membawa satu keajaiban dengan berlaku perubahan serta-merta dalam satu hari, dalam satu waktu. Kerana perubahan itu perlu datang pada diri kita terlebih dahulu. Kena bangun daripada tidur. Kita yang berusaha. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, apabila beliau berdakwah, mengembangkan, menyebarkan Islam, beliau bermula dengan sendiri seorang, barulah sampai kepada isterinya, sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Ali, Umar, Uthman dan ramai lagi, bermula dengan diri sendiri. Jadi apakah langkah-langkah yang telah tuan-tuan dan perempuan ambil? Lalu kita kembali kepada pendekatan-pendekatan ilmu yang meletakkan kita jauh daripada tanggungjawab fardu kifayah, tanggungjawab kita kepada Allah. Maka akhirnya kita terbelenggu dalam suatu kefahaman yang kita sangkakan benar, tetapi sebenarnya menjauhkan kita daripada tanggungjawab kita di atas muka bumi. Ini yang menjadi persoalan yang perlu kita fikir terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyakkah
pusat-pusat ilmu yang dikatakan pusat ilmu agama Islam. Betapa banyakkah institusi-institusi yang dikatakan institusi Islam. Tetapi bila kita lihat praktikalitinya di dunia pada hari ini, di mana ilmuwan Islam yang boleh dijadikan sebagai satu contoh dalam dua pembangunan, ilmu ketuhanan iaitu tauhid dan ilmu kehidupan iaitu sains. Maka jika dua-dua ini tidak kita kuasai, tidak kita miliki, kita hanya berpegang kepada ilmu ketuhanan, maka kita akan kehilangan practicality kehidupan kerana kita tidak ada ilmu kehidupan, iaitu ilmu sains. Berulang-ulang kali saya terangkan, jangan kita masih lagi berbangga dengan keupayaan kita menghafal seluruh Al-Quran. Kita harus menjelaskan isi Al-Quran dengan pelaksanaan. Bukan kita nak menghafal sepenuhnya maka menjamin diri kita kepada kejayaan, kerana apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sumber-sumber pernyataan-pernyataan, bukti-bukti, fakta, solusi, formula dalam bentuk yang akan diperbagaikan dalam bidang-bidang yang khusus dalam kehidupan. Untuk hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Maka dengan meletakkan Al-Quran pada tempat yang sepatutnya, bukan sekadar kita menghafal tetapi memahami, kemudian kita mencari daripada setiap ayat, setiap surah, setiap apa yang ada dalam Quran itu menjadi faktor yang tangible, menjadi teknologi-teknologi yang berteraskan kepada Al-Quran. Bukan teknologi yang kita bangga-banggakan, tetapi sebenarnya menjauhkan kita daripada pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangga dengan kereta yang besar, kita bangga dengan kereta mewah, maka kita dibawa kepada keduniaan, melupakan tanggungjawab kita di dunia itu sebenarnya untuk memberi manfaat kepada yang lain, dan kita kembali kepada Allah dengan menyerahkan diri kita bulat-bulat dan menyatakan kepada Allah, ya Allah, telah aku usahakan diriku untuk melaksanakan tanggungjawab semasa hidupku di dunia, ya Allah, maka tiada upaya lagi yang dapat aku lakukan melainkan dengan ihsan-Mu, ya Allah, aku berjalan atas penuh panduan dan perlindungan daripada-Mu, ya Allah. Barulah kita dapat menghasilkan sesuatu yang akan memberi manfaat kepada semua, yakni seorang ilmuwan yang lahir menzahirkan hubungan dia dengan Allah sepenuh-penuhnya, beriman kepada Allah, dan dalam masa yang sama ia adalah ilmuwan ilmu kehidupan, ilmu teknikal, ilmu sains yang akan menghasilkan segala bentuk peralatan-peralatan, teknologi-teknologi yang sangat diperlukan oleh manusia. Lebih-lebih lagi umat Islam hari ini yang jauh ketinggalan dari aspek intelektual, dari aspek yang berkait tentang sains. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan betul-betul apa yang kita ambil semua berteraskan daripada Barat. Adakah itu satu kesalahan? Kerana semua ilmu itu datang daripada Allah. Tidak ada satu itu datang daripada tempat yang lain. Ilmu itu milik Allah. Tetapi persoalannya tadi, ilmu Barat itu dari aspek sainsnya tidak ada hablum minallah. Ia hanya ada hablum minan nas. Dalam konsep alam teologi ia disebut horizontal factor. Vertical factor itu Y, X factor, horizontal factor. Maka mereka hanya menumpukan kepada X factor, horizontal. Jadi hanya bercerita tentang kehidupan di dunia. Sebab itu sains Barat tidak ada persoalan moral di dalam pembangunan sama ada teknologi, pembangunan sains, pembangunan ilmu. Apa juga yang dikembangkan pasti dia akan menafikan kewujudan pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menerima bulat-bulat segala pembangunan-pembangunan yang diberikan kepada kita, lalu kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Sedangkan Allah berikan kita akal yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dalam corak kehidupan kita. Bayangkan tanpa ada akal, apa jadi manusia pada keseluruhannya. Maka Allah berikan ini kepada kita. Umat Islam lebih-lebih lagi, Allah sertakan, turunkan mujizatnya yang sebesar-besarnya, ini Al-Quran sebagai panduan. Tak cukup dengan itu, diutuskan Rasul dan diutuskan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam menunjuk cara kepada kita, meletakkan posisi kepada kita, bagaimanakah tanggungjawab kita, bagaimanakah cara hidup kita yang sepatutnya di atas muka bumi, mengimbangi hubungan kita dengan Allah dan melaksanakan amanah kita di atas muka bumi. Kita bercerita hubungan dengan Allah, tetapi bagaimana tanggungjawab kita di atas muka bumi? Maka di sini datang persoalan yang saya katakan daripada awal tadi, keperluan ilmu kehidupan. Maka itu yang saya jelaskan kepada semua yang bertemu dengan saya. Mereka adalah ahli-ahli zikir, mereka ahli-ahli dalam agama, orang-orang yang sangat rendah hatinya, sangat sujud kepada Allah, yang sentiasa berzikir, yang basah bibirnya dengan zikir-zikirullah, yang sentiasa menangis di atas sajadah apabila berhadap dengan Allah. Tetapi realiti kehidupan, bila ditanya persoalan bagaimanakah dari segi aspek fardu kifayahnya, maka di situ datang kekangan. Tak ada pengetahuan. Kerana ambil ilmu barat, sains barat, takut bertentang dengan keimanan kita kepada Allah. Lalu bagaimana? Maka berpilih-milihlah kita mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Maka dari situ akhirnya umat Islam semakin jauh ketinggalan. Dan hari ini, minta maaf jika bahasa saya agak kasar, kerana saya ingin menjelaskan dengan seperinci yang boleh. Kita beribadah hari ini, sejadah yang kita gunakan itu pun mesin-mesinnya, teknologi untuk menjadikan sejadah itu pun bukan datang daripada umat Islam. Pakaian kita, baju kita, untuk kita tutup aib kita, aurat kita pun kita beli daripada orang-orang yang bukan Islam. Kita nak mengerjakan haji, kita naik pesawat yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu apakah realiti di dalam setiap pembangunan pesawat itu. Contohnya berbagai-bagai perkara kalau kita nak fikirkan, akhirnya kita nak berjalan kaki saja rasanya. Tempat duduknya, kusionnya, apa bahan digunakan, macam-macam kalau kita nak fikir ke situ. Tetapi akhirnya diletakkan dalam satu perkataan darurat. Darurat, maka boleh digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, dah 1400 tahun lebih perjalanan Islam selepas Rasulullah SAW meninggalkan kita, daripada permulaan hijrah sampailah hari ini, sampai terimanya Rasulullah SAW, wahyu pertama daripada Allah, dan sampai kepada kita pada hari ini. Adakah kurang dari segi memahamkan realiti bahawa tidak ada satu pun kurang pada diri kita sebagai umat Islam, sehingga akhirnya kita ditindas sebegini rupa? Kita tidak mampu melakukan apa-apa pun kepada keadaan yang begitu dahsyat saudara-saudara kita di Palestin. Itu tak campur lagi yang lain, tempat yang lain. Saya bercerita dengan Palestin saja contoh. Apa yang berlaku? Apa yang kita lakukan? Apa yang mampu kita lakukan hari ini? Kerana kita tidak ada keupayaan ilmu kehidupan. Jika kita mempunyai semangat yang hebat sekalipun, semangat yang tidak dapat dibayangkan bagaimana kuatnya semangat itu, tetapi tidak ada pakaian yang menutup tubuh badan kita, maka semangat itu akan mengalir sebagaimana air sungai yang mengalir sampai ke kuala
tak ada sisanya. Yang ini tidak ada apa-apa upaya kita lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini jawapan dan ini persoalan yang saya sampaikan kepada mereka. Saya mengajak mereka, saya kata begini, untuk meletakkan posisi kita di akhir zaman, untuk meletakkan posisi kita sebagai penolong kepada Imam Mahdi, menjadi posisi kita sebagai umat Islam, dan menjadikan posisi bangsa Melayu sebagai bangsa yang boleh memberikan satu ruang, membuka kunci kepada peradaban akhir zaman. Tidak ada cara lain. Mula berfikir. Berfikirlah dan menerimalah keadaan hakikat bahawa perlu ada transformasi dalam semua aspek, khususnya yang keutamaan adalah pendidikan. Apa yang kita pelajari hari ini, apa yang selama ini diberikan kepada kita, nak lihat hasilnya, lihat apa yang sedang berlaku kepada umat Islam. Lalu apa lagi yang ingin kita nafikan, bahawa kita telah pergi jauh daripada realiti yang sebenarnya, dan kita sampai kepada satu zaman, akhir zaman ini, dan Islam seumpama buih-buih di lautan, begitu banyak tetapi tidak ada kekuatan. Maka itu yang perlu kita terima terlebih dahulu. Hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya memiliki Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek kehidupan kita pada hari ini. Tetapi bukankah Allah telah memberikan kita akal? Allah telah tinggalkan kita Al-Quran. Kenapa kita masih gagal untuk memahami, untuk menjelaskan isi-isi Al-Quran itu adalah mukjizat yang kita katakan sebagai mukjizat besar, yang kita katakan iman kepada diri kita kepada Al-Quran. Kalau kita beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu adalah anugerah besar daripada Allah. Maka kita kata kita beriman, maka buktikan dengan meletakkan keimanan kita itu pada practicality. Wujudkan prosesnya. Kajilah Al-Quran. Al-Quran itu milik semua umat manusia. Sesiapa pun ingin mencari solusi atas apa perkara sekalipun, baik di dalam bidang teknologi, dalam sains, perubatan dan sebagainya, yang hari ini kita tidak ada kekuatan, maka dalam Al-Quran itu pasti ada solusinya, pasti ada formula matematiknya, pasti ada formula fiziknya, kimia, biologi, dan apa juga formula ekonomi dan sebagainya. Maka kita sebenarnya yang menghukum diri kita sendiri dalam keadaan telah disediakan oleh Allah segala ramuan-ramuan, segala solusi untuk meletakkan posisi kita umat Islam pada tempat yang sepatutnya. Lalu kita tinggalkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu setelah Allah memberikan cahaya itu kepada kita. Seumpama kita berjalan di waktu malam di dalam kegelapan, lalu Allah berikan cahaya kepada kita, maka dengan cahaya itulah kita berjalan. Kita berjalan di atas muka bumi. Dengan cahaya itulah kita dapat menerangi kegelapan, dan kita dapat mengelak daripada terpijak duri, terpijak kaca yang akan melukakan diri kita. Kerana cahaya itu menerangi dengan sangat jelas. Tetapi apa yang berlaku? Kita mengejar cahaya yang lain, lalu kita tinggalkan cahaya yang dah tentu-tentu ada pada kita. Kita mengejarlah cahaya yang katanya lebih baik daripada cahaya yang ada. Apa yang berlaku selepas itu? Maka kita kembali kepada kegelapan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita bermula daripada kegelapan. Kita masuk dalam suasana diberikan cahaya untuk menerangi kegelapan. Lalu kita buang cahaya itu. Kita mengejar cahaya yang kita rasakan lebih baik daripada cahaya yang kita pegang, yang kita miliki. Lalu kita masuk kembali ke dalam kegelapan.
Kita kejar, semakin kita kejar, semakin hilang arah tuju kita kerana kita gelap, teraba-raba. Dah ada cahaya kita tinggalkan. Maka, siapa yang nak disalahkan? Kita masuk dalam kegelapan. Dan yang paling beratnya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah tambahkan kegelapan yang ada. Bayangkan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tutup mata macam ni. Apa yang tuan-tuan dapat? Tuan-tuan dan puan-puan hanya dapat mendengar suara saya, tetapi tidak dapat lagi melihat. Begitulah keadaan mereka-mereka yang menolak, yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi sebagai wadah untuk dibaca, wadah yang akan diletakkan di dinding, wadah yang akan dikatakan sebagai suatu kemuliaan, yang sebenarnya itu tidak ada satu kesalahan. Tetapi yang paling penting, bagaimana proses pelaksanaan, practicality Al-Quran kepada kehidupan. Kerana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan menerima senaskah atau menerima sekaligus atas apa yang disampaikan oleh Allah, melainkan Rasulullah SAW berjalan melakukan kehidupannya sebagaimana kita. Tetapi apabila beliau berjalan dalam suasana yang tidak jelas, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, maka datanglah wahyu daripada Allah diturunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril, menjelaskan kepadanya. Maka ada asbab, maka ada sesuatu yang berlaku, maka ayat itu turun. Daripada ayat-ayat itu turun, maka Rasulullah SAW mendapat jawapan apa yang perlu dia lakukan. Maka amat jelas, Al-Quran adalah formula, solusi yang akan dapat menjelaskan apa yang kita tidak dapat lakukan atau kita fahami dengan akal yang tidak sempurna. Maka di sini akal itu hendaklah digunakan, tetapi akal yang sentiasa merujuk kepada Al-Quran, bukan hanya menggunakan akal dan nafsu dia, tetapi akal. Maka lihat nafsunya, maka nafsunya itu tadi juga harus diletakkan proses imannya Allah. Akalnya sentiasa merujuk kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran mempunyai dua ilmu yang perlu kita fahami, ilmu kehidupan dan ilmu ketuhanan, ilmu tauhid dan ilmu sains. Itu yang akan dapat mengeluarkan kita, dan akhirnya kita akan dapat faham, oh begini caranya, oh begini situasinya. Dan tanpa kita sedar, kita telah pun berada di sisi Imam Mahdi. Maka kita tidak akan perlu mencari beliau. Kita akan perlu, oh nak di sana tempatnya, nak di bai'ah, nak di sana tempatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan diri kita umat Muhammad SAW terlebih dahulu. Mulalah kita keluarkan segala daya upaya kita. Kalau kita dah belajar tajwid, kita dah belajar menghafal, alhamdulillah, itu sangat hebat dan sangat luar biasa dituntut kepada kita umat Islam. Tetapi hari ini tambah satu lagi, belajarlah ilmu kehidupan, belajarlah sains Islam. Keluarkanlah, rungkaikanlah, rungkapkanlah, galilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Daripada situ kita akan menjadi bangsa, kita akan menjadi umat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadi mereka-mereka yang memberikan kemakmuran, yang akan meletakkan nilai Allahu Akbar pada tempatnya, dan tidak ada sesiapa yang mampu menghalang keharmonian, kedamaian, keindahan. Maka apabila itu kita fahami, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah ada bersama dengan Imam Mahdi. Daripada situ baru akan datang kesinambungan mengenal Imam Mahdi. Baru akan datang penjelasan
bagaimana sebenarnya peranan kita dan peranan Imam Mahdi. Jika kita meletakkan posisi hanya pada ilmu ketuhanan tanpa kita meletakkan proses pelaksanaan pada ilmu kehidupan, maka tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat mengenal beliau. Tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat mengesahkan beliau, kerana keseimbangan di antara dunia dan akhirat adalah perkara yang akan menjadi tunjang kepada beliau. Beliau akan datang dengan membetulkan tafsiran-tafsiran, penjelasan tentang ilmu ketuhanan, mengenalkan kembali manusia kepada Allah sebagaimana yang sepatutnya. Dan beliau juga akan membawa manusia kepada arah pelaksanaan ilmu kehidupan, ilmu sains yang akan menjangkau melebihi atas apa juga ilmu yang ada sepanjang peradaban manusia zaman berzaman. Kerana sebelum ini, sebelum berlakunya peristiwa banjir besar, umat-umat manusia telah mempunyai begitu banyak kehebatan-kehebatan teknologi yang tidak akan terjangkau oleh akal kita jika kita tidak menggunakan akal kita berpandukan Al-Quran. Kita tidak akan dapat terjangkau. Tetapi kalau kita menggunakan akal kita dengan Al-Quran, dengan panduan Al-Quran, kita akan dapat memahami bahawa telah wujudnya begitu banyak peradaban-peradaban silam yang besar yang telah dimusnahkan oleh Allah kerana kesombongan mereka apabila mereka merasakan diri mereka lah yang paling hebat di atas muka bumi. Apa yang ingin saya nyatakan? Apabila kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW dengan sifatnya yang 4, Siddiq, Amanah, Tabi, Fatanah, maka kita akan menjadi manusia, menjadi umat Muhammad SAW yang tidak dapat terjangkau oleh akal, kecuali akal itu menggunakan rujukan, menggunakan cerminan Al-Quran. Kita akan dapat memahami kita berada dalam suatu situasi akan bangunnya peradaban yang apabila dilihat peradaban daripada awal turunnya Nabi Adam ke dunia sampailah hari ini, maka peradaban yang disusun itu nanti adalah sebagaimana peradaban kembalinya kita kepada syurga, tempat permulaan Nabi Adam alaihi salam. Kerana Nabi Adam turun, datangnya dari beliau daripada syurga, maka Nabi Adam turun ke dunia, bukan turun dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Nabi Adam turun dan bawa ilmu yang sangat hebat, dan ilmu itu ada pada beliau. Buktinya, bukankah di dalam Al-Quran telah jelas apabila Allah memerintahkan para malaikat bertanya dengan Adam, Nabi Adam alaihi salam, lalu mereka pergi kepada Nabi Adam alaihi salam, maka apa yang ditanya semua dijawab oleh Nabi Adam. Maka di situ jelas Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan yang meliputi sekalian alam. Dan siapakah gurunya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam turun ke dunia dengan mempunyai ilmu yang akan disampaikan kepada kita, anak cucunya. Maka umat manusia, semua umat manusia, apa juga ilmu yang kita miliki asalnya daripada Nabi Adam, cuma telah pun terlerai, terpisah, dan akhirnya menjadi sombong, akhirnya merasakan diri yang paling tahu, hasil diri yang paling hebat, yang paling benar, paling baik. Maka disitulah Allah utuskan para rasul, dan sehingga yang terakhir Rasulullah SAW yang mengatur kembali, menyusun kembali perpecahan-perpecahan ini tadi, kembali kepada satu cara hidup adin yang dinamakan Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan bayangkan semua peradaban ini daripada awal turun Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian sampai ke Nabi Nuh dan seterusnya tadi. Apa yang kita pernah dengar, Sumeria, Atlantis dan sebagainya, itu tidak akan dapat menandingi peradaban yang akan diatur oleh Imam Mahdi alaihi salam.
Dan bagaimana untuk kita memahami? Sebagaimana yang saya katakan tadi, penguasaan ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, dan penguasaan ilmu kehidupan, iaitu ilmu sains. Maka peradaban itu nanti akan menyebabkan semua sistem-sistem yang ada di dunia pada hari ini, semua teknologi-teknologi yang ada di dunia pada hari ini obsolete. Artinya apa? Tak boleh digunakan lagi dah. Macam zaman batu, teknologi itu berbanding dengan teknologi yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Adakah dia bawa sesuatu yang baru? Yang saya masukkan dibawa adalah daripada Al-Quran. Maka kita ambil di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, dah ada anak-anak yang faham Al-Quran, mengaji Al-Quran, masanya untuk hantar mereka untuk ilmu kehidupan. Bukan barat ya, nama yang salah faham, ilmu kehidupan, sains Islam. Jadi pada situ, akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa disadari, telah pun menjadi makmum kepada Imam Mahdi. Semoga penjelasan kali ini dapat membuka lebih banyak lagi pintu-pintu kefahaman kepada semua. Sesungguhnya, apa yang kita fikirkan itu tadi adalah sesuatu yang tidak akan kita jumpa jawapannya, kecuali hidayah itu daripada Allah dan ketetapan itu yang telah Allah tinggalkan, letakkan kepada kita, Al-Quran sebagai rujukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sampai kita bertemu lagi. Saya, Masa Bayu, doakan kesejahteraan ya kepada diri saya ni, tak berapa sihat lah sejak kebelakangan ni, dan berikanlah doa-doa yang baik-baik. Semoga dapat saya teruskan usaha-usaha ini dan dapat kita sama-sama berjalan menuju realiti dan kita meninggalkan fantasi. Assalamualaikum sekali lagi untuk semua.